Orang macam ni pun kita takut nak rapat. Terlalu warak. Pakai tu dia sampai dapat mata lah. Tapi kalau tengok gambar-gambar dia dulu-dulu masa mula-mula jadi artis, pakai seluar pendek. Orang cakap lu Popeye tu. Siapa dia cakap? Cakap dia lah. Tapi orang artis ni dia rajin pergi umrah, rajin ikut kuliah-kuliah tuan-tuan guru, majlis-majlis solawat, majlis-majlis maulid. Ada. Siapa nak tahu siapa ni, PM dia. Nanti saya beritahu. Tapi kalau tengok, kalau dia ni ada aku pun tak punya nak apa. Pasal apa? Terlalu warak. Payah juga kalau nak ajak tengok bola kat stadium. Awak kaki bola. Payah juga. Kalau nak ajak pergi tengok bola Stadium Perak bulan 7 akan datang, payah juga. Pakai jubah hitam gelubung nampak mati. Kacau juga ni. Kalau boleh pakai busana muslimah tak boleh. Pakai baju t-shirt muslimah lengan panjang sampai ke lutut tu, sampai ke punggung. Pakai seluar trek jarak, seluar trek lambu. Kita bawa pergi tengok bola stadium, okey, boleh lah kan. Ini kita bersegan kan? Tapi itu contoh orang yang berhijrah ke arah kebaikan. Dia yakin ya, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia, maka dia berubah ke arah kebaikan. Baik. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Bila badan kita yang berlumuran dengan dosa ini disoal, siasat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya tidak layak kita menjadi penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang rajin beribadah dan meninggalkan segala maksiat. Namun kita tidaklah pula mampu menghadapi seksa nerakanya yang sangat pedih itu. Inilah yang dizikirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang setengah-setengah orang bertikai. Setengah-setengah orang yang cekat kolom dia cerdik bertikai. Dia kata apa sikit taubat janji. Bodoh tu. Dia bodoh ke Asy-Syafi'i bodoh? Dua sahaja sahaja. Imam Syafi'i itu hebat tuan-tuan. Hebat. Dengan kita ni kuman kecil. Itu pun dalam diri Imam Syafi'i, dia rasa dia tak layak masuk syurga Allah. Apa jariah yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i kepada kita umat Islam, khususnya di Nusantara sampai hari ini. Sampai hari ini 1000 tahun lebih ya, kita mengamalkan fiqh mazhab Syafi'i 1000 tahun lebih. Itulah pahala amal jariah mengalir kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan kita ni, apa amal jariah kita? Kita yang menghentam sikit taubat Imam Syafi'i ni, apa amal jariah kita? Apa dia? Kalau dapat karang satu buku cukup lah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Itu cabaran Allah kepada manusia yang tak percaya dan kepada Al-Quran. Buat satu surah macam Al-Quran. Kalau kamu rasa Quran ni mengaku, jadi kita beritahu pada ustaz ni ataupun orang ni, kalau kamu rasa zikir taubat Imam Syafi'i itu mengaku, kamu buatlah satu zikir yang seumpama dengannya. Kamu buat satu amal jariah yang seumpama itu, boleh buat tak? Kalau kamu boleh buat, hebatlah kamu. Kalau kamu boleh buat benda tu orang pakai sampailah bertahun-tahun sampai beribu tahun, kamu hebat. Ni buat tu hilang, kritik pandai. Buat tak ya? Ini masalah kita tuan. Masalah orang terkemudian. Yang Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, penyakit orang akhir zaman ni, orang akhir zaman ni menyalahkan golongan yang terdahulu. Ada Nabi sebut dalam hadis ya.
Orang sekarang mengkritik orang dahulu. Ini tak betul, itu tak betul, dia saja yang betul. Kan jadi masalah. Jadi problem. Sedangkan zikir Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i karang zikir tu, ila stulil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim. Kan sampai ni. Imam Syafi'i karang zikir taubat tu nak menceritakan bagaimana rasa dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Aku mintalah ya masuk syurga-Mu ya Allah. Sikit benar amalan aku. Tawaduknya orang alim besar macam ni. Tapi aku pun takut nak masuk neraka-Mu ya Allah. Apa? Ya, ini cerita. Kita rasa kita ni tak layak masuk syurga. Kalau Imam Syafi'i pun ada rasa macam tu, kita ni tak tahu nak kata apa lah. Kita ni amal ibadah kita ciput. Bahasa budak sekarang, ciput. Takkan boleh kupas hitam sikit-sikit pun. Itu je lah yang mampu lah. Karang buku tak erti. Karang khutbah dah 15 tahun tinggal. Ini tengah pening kepala. Sebab hari pahlawan pada bulan akhir bulan depan. Nak kena buat khutbah hari pahlawan. Jangan fikir macam mana ni. Cuba cari benda-benda buat lah. Buat poin dia bagi pada Datuk Anwar Zaini karang. Bagi poin dia. Dia boleh karang. Tapi nak cari poin-poin tu lah. Nak cari isi-isi khutbah. Kita dah lama tak berada dalam dunia penulisan khutbah tu. Saya dah 14 tahun tinggal. Macam mana nak buat? Nak berkarat. Kata kalau macam barang temaga berkarat tu, kita kilat pakai berasur pun tak tahulah boleh kilat balik ke tak. Macam tu punya lama. Benda tersimpan kat almari tu berbelas-belas tahun. Benda temaga tu, parah semua tu nak pakai nak buat ni. Kita nak kahwin ni contoh. Tengok benda temaga dia dah lama tak pakai. Kita simpan dia. Tengok berkarat. Nak kilat balik. Nak kilatkan temaga ni pakai berasur. Nak kilat balik. Belum tentu lagi kilat tu dah lama tinggal tu. Sama ni. Jadi kalau kita beginilah rupa kita tak berani nak hentam-hentam alim-alim besar. Tak berani. Kalau katalah kita ada PhD sekali pun, kita takkan berani hentam ulama-ulama besar ni. Tak berani. Mereka tak ada PhD tuan. Mereka tak ada PhD. Ulama-ulama besar Imam Syafi'i ada. Al-Imam Al-Doktor Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tak ada tuan, tak ada doktor. Zaman dia tak ada doktor. Tapi ilmunya tak bertepi tuan. Banyak itu. Allah. Itu pun rasa masih ada rasa tawaduk. Mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunkan dosa dan terima segala amalan yang ada, ampunkan segala dosa kalau ada yang ada. Kerana merasakan diri tak layak masuk syurga, namun dalam masa yang sama takut dicapak ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Menteri. Maka oleh kerana itu tidaklah ada jalan lain kecuali hanya kita menaruh sebesar-besar harapan agar Allah SWT dengan rahmat-Nya menganugerahkan kita untuk memasukkan ke syurganya dan menjauhkan kita daripada siksa neraka-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu dia tuan. Tak ada jalan lain, tak ada jalan yang lain shortcut. Tak ada jalan pintas melainkan kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, permudahkan jalan kita ke syurga dan jauhkan kita daripada api, dari neraka-Nya. Waliyahzubillah. Itulah yang dikupas oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini berkenaan dengan hadis yang ke-42, hadis yang akhir dalam kitab 40 hadis penawar hati.
habislah kita membincangkan